bahagian lelaki ya. Okey. Untuk bahagian lelaki, kita kena tengok. Katalah semua ni normal. Tiup dia semua normal, hormon semua normal, rahim cantik apa semua. Mungkin sperm ni berenang tak laju, tak boleh sampai dekat blok dekat kita punya tiup fallopian ni. Mungkin masalah sperm lah. Dia berenang tak laju ataupun bentuk dia tak cantik menyebabkan masalah pada genetik dekat sperm ni sendiri, ataupun sebenarnya dia punya orang kata apa, bilangan sperm tu memang tak banyak pun. So yang ni saya akan go through balik ya nanti untuk bahagian lelaki, bahagian ujian air mani. So yang ini biasanya sebab itulah bila orang datang ke klinik, yang first kali kita akan consult dulu masalah yang berkaitan mungkin dengan hormon. Okey. Lepas tu kita akan buat scan untuk tengok ada tak masalah struktur apa semua. Barulah kita akan go through benda-benda lain. Okay. So, soalan tadi saya kejap tadi saya ada nampak soalan berkenaan kencing manis Tihara Azab nanti kita akan explain juga, tapi just basic jawapan Untuk kencing manis, you all kena control dulu diabetik tu. Sepatutnya kita aim HbA1c tu gula kena bawah pada 6.5%. Paling cantik lah kalau dapat bawah 6% tu lagi bagus. So first kali memang kena control you all punya gula. Okay, lepas tu ada satu soalan tadi yang saya tengok. Sekejap kita go through yang ni. Soalan dia lepas bersama ada yang kata air mani keluar. Okey. Air mani keluar. Okey. Dia macam ni basic dia. Okey. Bila bersama, penis ni dia akan sampai ke bahagian sampai ke cervix Okey. Kita punya dinding vagina ni dia ada muscle tau. Dia bersifat macam bila benda masuk dia akan meregam. So bila kita tarik dia akan menguncup balik, tutup balik. Okey. Bila berlakunya ejakulasi ataupun orang kata apa, keluarnya air mani. Okey, bila sampai ke sini, so air mani akan keluar sini dan sebahagian sperm akan masuk, dan ada sebahagian dia akan mungkin berkumpul di bahagian luar. Yalah, dia akan berkumpul lah dekat bahagian sini. So ada yang dah masuk. So mana-mana dekat bahagian luar ni, bila kita tarik keluar, so masa ni dia akan start tutup balik. So yang keluar tu adalah lebihan yang daripada dinding-dinding ni saja. So jangan takut kalau kata contoh kita tengok orang kata apa, macam banyak je keluar ni, masuk betul ke tidak? InsyaAllah ada yang masuk lah. Okay. Jadi kalau kata contoh ada orang kata lepas bersama nak angkat kaki tu tak ada masalah lah. Buatlah macam mana pun, angkat kaki ke, letak bantal bawah punggung ke, tak ada masalah. Sebab benda tu tak perlu bayar pun kan, buat je lah. Macam tu. Okay. So sekarang ni selain daripada tadi saya explain yang bahagian apa faktor yang mungkin menyebabkan ketidaksuburan. So sekarang ni okay, you all kena bagi perhatian sebab saya nak HbA1c bawah 6.5. Okay, cantik, Alhamdulillah. Yang tanya pasal diabetik tadi Okay, so yang ni benda penting. Saya nak ajar you all macam mana nak kira waktu subuh apa semua. Okay. Sakit dekat. Sakit dekat. Okay. Alright. So sekarang kita pergi dekat bahagian period dan waktu subuh. Okay. Semua tak payah bayar. Okay, free semua FOC Okay. Yang first kali bila you all nak datang untuk konsultasi kesuburan, kena tahu, kena bawa kena tunjuk kat doktor at least 3 kali punya period kena tanda. Satgi tak adalah bila doktor tanya nganga, tak tahu bila hari first day. Doktor selalu akan tanya hari pertama. Okey, tandalah guna application dalam phone tu. Sebab saya selalunya contoh ni bulan 5 kan. Saya akan tanya bulan 3 punya period, bulan 2, 3, bulan 4. Sebab saya nak calculate selepas tu anggaran bila waktu you all punya waktu subuh. Kalau kata contoh tak ada yang ni, susah lah. So kena bawa siap-siap lah, tanda siap-siap. Okey.
So sekarang ni kita akan pergi macam mana nak kira waktu period dan juga cycle. Sebab banyak orang yang salah faham. Dia kata period dia tak regular, tapi sebenarnya regular je. Okay, contoh. Normal period cycle. Apa maksud cycle ni? Cycle ni daripada bulan, kata contoh Februari. Day 1 period dengan March punya day 1 period, hari pertama dengan hari pertama bulan 2, bulan 3. Yang ini kita panggil jarak dia daripada hari pertama period ke hari pertama period yang next month tu. Ini kita panggil cycle. Okey, contoh. Kalau bulan Februari dia datang 1 hari bulan 2 2020. Bulan 3 dia main 4 bulan 3. Okey. So kira lah cycle ni berapa hari. Contoh bulan 2 ada 29 hari kan, itu. So 29 hari plus 4 hari. So you all punya cycle dekat sini adalah 33 hari. Okey. Biasanya setengah orang dia ingatkan setiap bulan tu kena datang, wajib datang. Itu betul kalau cycle dia tepat-tepat 28 hari. Tapi kalau orang yang 33 hari, nampak tak tarikh dia akan beranjak tau. Dia akan beranjak. So tak ada masalah as long as setiap bulan, katalah bulan 4 Boleh nampak bawah ni? Nampak kan? Okay. So katalah bulan 4 dia datang 7 hari bulan 4. So 4 hari bulan 3 ke 4 hari bulan 4 katalah 30 hari. So 30 hari tambah 3 hari lagi. Boleh faham ke? Tak tahu. Boleh Dapat Okey. Kalau period tak tentu soalan dia tak apa, nanti saya akan go through untuk period tak tentu Saya go through yang period normal dulu. Okey. So as long as setiap bulan ni cycle dia cantik, pada saya okey. Yang ini saya panggil regular. Walaupun you all tengok nanti bulan 2 1 hari bulan, bulan 4 7 hari bulan, nampak tak cantik? Sebenarnya okey sebab cycle dia normal. Okey? Alright. So sebab ni penting, sebab cycle ni untuk you all tahu nak kira waktu subuh nanti. Okey? Okey. So sekarang ni kita dah go through dah cycle. Okey. Dia memang ada masalah sikit untuk yang orang yang tak datang period. Kalau kata contoh, you all punya cycle, saya bagi roughly general normal punya cycle 22 ke 35 hari. Ada orang yang ngam-ngam 28 hari, cantik dia punya period. Ada yang kadang-kadang lajak sampai 35 hari. Tapi kalau setiap bulan dia 32 ke 35, 33. So dia main dekat range yang ni, pada saya still regular. Tapi dia akan ada masalah sikit untuk orang yang on and off period, period yang tak tentu. Okey. Untuk orang yang period tak tentu period tak tentu, yang ni nak kena tengok lah. Sebab setiap orang period tak tentu tu berbeza. Ada yang tu kadang-kadang dia datang 3-4 bulan sekali, ataupun dia jarak-jarak sampai 2 minggu. Maksudnya dia delay 2 minggu daripada tarikh. Maksudnya cycle-nya makin panjang lah. Okey. Nasihat saya, siapa-siapa yang ada masalah dengan period kadang-kadang period mungkin 2-3 bulan baru orang kata baru datang, make sure jumpa doktor dulu. Kadang-kadang kita kena betulkan dulu period, baru kita akan cerita pasal kesuburan dan juga mungkin perlu ubatan untuk bagi datang period. Lepas tu baru kita bagi ubat untuk kesuburan Okey. So sekarang ni macam ni. Nasihat saya, siapa-siapa yang ada masalah period tak tentu, yang first kali you all kena tengok apa masalah period tak tentu, jumpa doktor. Lepas tu kita tackle kat mana benda yang kita perlu betulkan. Lepas tu baru kita akan tolong kira waktu subuh you all. Sebab setiap orang lain. Jadi saya mungkin tak boleh nak jawab kat sini lah ataupun mungkin boleh PM lah dekat klinik nanti. Okay. So normal cycle, saya akan pergi dekat bab macam mana nak kira waktu subuh. Okey, contoh Okey. Contoh macam mana nak kira waktu subuh. Alright.
Okey, nanti saya bagi tahu. Ni nak kira waktu subuh bila nak kena bersama ni. Ada banyak soalan tu. Okey. Take note Okey. Ni saya cerita yang bab orang yang normal dulu Yang ini day 1 period. Menses period day 1 period. Okey, katalah orang ni dia punya cycle dia 28 hari. Maksudnya hari pertama period, nanti hari yang ke-28 ni dia akan period semula. Okey? Yang ini yang basic teori yang dalam buku tu, yang hari ke-14 tu sebenarnya teori saja sebab setiap orang tak sama tau. Jadi macam ni. Okey. So kalau kata macam tu, ini day 1 period, you all kena tanda. Katalah contoh saya bagi tadi 2 hari bulan 2 2020. Okey. Yang ini next period dia. Okey, next period selepas 28 hari. So, by teori, hari kesuburan adalah 14 hari sebelum next period. Jangan salah faham Dia bukan 14 hari selepas kita punya period. Dia adalah 14 hari sebelum kita punya next period. Maksudnya, kalau kata kita dah kira dah, kita dah boleh anggar bila kita punya next period, you all tolak je 14 hari. Tengok tarikh kat sini berapa hari bulan. Yang inilah waktu subuh. Okey? Tapi masalah dia akan ada dekat orang yang ada cycle 32 hari contoh Tak masalah pun. Sebenarnya asalkan kita boleh kira lah. Okey. So ini day 1. Day 1 period you all. So katalah cycle yang orang ni 32 hari. Hari yang ke-32 ni baru dia turun period. Jadi kat mana waktu subuh? Kita belajar matematik sikit ni. Kita tolak 14. So dekat mana kat sini? 18 Okey. Boleh faham tak? Boleh ikut tak? Boleh Okey. So kalau kata ni contohnya, kita kena faham waktu ovulasi, waktu subuh adalah 14 hari sebelum waktu subuh. Okey? Sebelum waktu subuh, 14 hari sebelum waktu kita punya next period. Okey. Sekarang ni sasul lah. Okey. Okey, dapat dah waktu nak kira waktu subuh. Okey, dia memang akan ada masalah, banyak soalannya, ada masalah dengan orang kata apa, kita punya period yang tak regular. So sebab yang tak regular tu kena bantu betulkan period dululah. Okey, saya akan padam ni. Saya nak tunjuk bila waktu nak kena bersama pula. Okey. Okey. Saya bagi contoh hari pertama period. Cycle orang ni adalah 32 hari. Okey. 32 hari. Boleh nampak? Okey, tak apalah. Okey. So, kalau kata contoh, ni hari pertama period dia 2, 3 hari bulan 3. So, next period dia adalah 32 hari selepas tu, makna kata lebih kurang berapa bulan? Mungkin lah, saya calculate dah lah. Lebih kurang 4 hari bulan. Bukan 4 kot. 3 hari bulan 4 campur 2 5 hari bulan 4 lah, contoh lah. Ni anggaran je lah. Okay. So, waktu subuh dia adalah 14 hari sebelum next period ni. Pada hari yang ke-18. Okay. Waktu ovulasi. Mana kata 5 hari bulan 4 ni, orang tolak lah. Tahulah tarikh dia bila. Ni tarikh ni kena tahulah. Okay. Tarikh sama. Tarikh, bukan. Tarikh ovulasi. Tarikh subuh. Okay. Okay. Ada setengah orang, fahaman dia kan, fahaman dia nak kena bersama tu, dia shoot dekat sini saja. Dia punya point ni dekat waktu subuh. Tak kisahlah kalau subuh dia hari yang ke-14 pun dia point dekat situ je. Jangan macam tu sayang. Sayang sebab sebenarnya kita punya window period ni panjang dekat sini. Dekat sini. Okey. Apa maksud fertile window period? Tertingkap kesuburan. Tak adalah. Fertile window period. Waktu subuh lah. Fasa tu. Okay. Apa maksud fertile window period ni? Kebiasaannya kita panggil adalah 4-5 hari sebelum anggaran ni.
dan juga pada waktu ovulasi itu sendiri. Maksudnya, you all dah boleh bersama sebenarnya few days sebelum hari expected subuh tu. Contohnya 4 ke 5 hari sebelum yang ni kat sini Okay, katalah hari yang sini dah start dah bersama. Supaya kita tak waste kita punya masa tu. Bolehlah lajak sikit 1-2 hari kat sini pun tak apa, tak ada masalah. Sebab tu pentingnya untuk you all tahu anggaran waktu subuh. Okay, sebab apa? Nanti saya akan explain kenapa logiknya kita kena bersama dekat sini dan juga pada waktu subuh. Duduk sana. Okay, macam ni. Sebab ada setengah orang dia nak tentukan waktu subuh. Nanti saya akan bagi tahu tentang kegunaan OPK, nak tentukan ovulasi. Macam ni. Sebab ada setengah orang dia shoot dekat hari ni je tau. Dia beli OPK yang kan ada yang test untuk test kesuburan tu, yang macam urine pregnancy test tu, tapi untuk test kesuburan lah. Pagi tu memang positif tau, terang elok lah pagi. Tapi bila terang elok, dia pun bagi tahu dekat suami dia, abang positif terang double line ni. Tapi suami dia sahut kata, dah siap-siap nak pergi kerja tak dah. Okay, sayang tau. Sebab kalau kita betul-betul tunggu waktu kita ovulasi tu baru nak bersama. Kalau kata waktu tu kebetulan husband ada waktu PKP kan, husband ada, okay, Alhamdulillah. Sebab by the time dia subuh pagi tu, 2 line terang elok, husband dah pergi kerja, balik sekejap lagi malam pukul 8-9 malam. Waktu tu kita punya orang kata apa, kesuburan tu dah start turun tau. Sebab kita punya telur, ovum tu, dia boleh bertahan 24 jam je. Bayang pagi tu dia dah subuh, lepas tu suami balik tengah malam nanti baru kata nak bersama. Dah sayang lah, dah terlepas dah waktu tu. Jadi sebab tu penting untuk kalau boleh bersama sebelum waktu kita subuh. Okey, sebab apa? Okey, ni saya nak beritahu. Banyak pecah rahsia. Tak apalah, insyaAllah. Ni mudah-mudahan ilmu ni berpanjangan dia untuk you all. Kalau kata bukan untuk diri sendiri pun, mungkin kita boleh share dengan orang lain, kita boleh bagi tahu orang lain ya. Mudah-mudahan dia dapat menjadi orang kata apa? Pahala. Okey. Okey. Logik dia ialah sperma ni bila dia masuk dalam badan orang perempuan, dia boleh duduk dekat sini tau 3 ke 5 hari. Paling cepat mati mungkin 3 hari lah. Dia boleh duduk dekat sini ni 3 ke 5 hari. Jadi yang saya kata tadi, yang saya kata kita bersama sebelum expected ovulasi tu, contoh, okey, katalah tadi dia 18 tadi, dia subuh, ovulasi berlaku kat sini lah. Okey, kat sini you all dah bersama dah 3-4 hari sebelum tu. Tak apa, 3-4 hari bersama dah, sperm dah duduk dah dekat situ. Okey, katalah contoh kita bersama dekat sini, esok atau lusa ovulasi tu berlaku. Tak apa, kita relax dah, sperm dah ada kat sini dah. Itulah bahasa mudah dia sebenarnya. Jadi kalau kata siapa-siapa yang nak plan untuk orang kata apa, kesuburan ni, you all boleh anggarkan you all punya waktu subuh. Lepas tu kalau boleh bersama few days, 4 ke 5 hari sebelum expected waktu subuh tu. Dan lepas tu lajaklah sehari 2 lagi. Sebab kod mana pun yang ini kita panggil anggaran sahaja. So dia tak tepat lah. Orang kata apa, kita kira, kita usaha untuk kira. Hopefully kenalah. Okay. Dan macam saya kata, bila ovulasi tu berlaku, sperm tu dah ada, ovum tu pula dah start pecah. So senanglah jumpa. Bukan waktu ovulasi tu dia dah keluar dah, suami mungkin pergi kerja, isteri mungkin pergi kerja. Sayanglah by the time 24 jam ovum ni dah mati dah tak ada function dah macam tu. Okay. So sekarang ni macam mana, selain daripada anggaran waktu subuh, apa lagi cara untuk kita guide untuk tahu waktu subuh?